Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'unal ummati wa farij annal humuma wal humuma ya hayyu qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sifat lembutnya kepada hamba-hambanya, yang mana dengan sifat kelembutan inilah Allah Subhanahu wa taala sabar di atas segala kemaksiatan terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala boleh menurunkan bala azab, namun Allah taala menangguhkannya kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diucapkan selamat datang kepada para jemaah sekalian dalam bicara ilmu kita hikam ini. Moga-moga Allah Taala memberi kepahaman kepada kita. Moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Ketahuilah, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat hilim, iaitu sifat lembut. Sifat lembut ini adalah bermakna Allah Ta'ala ini tahan, sabar. Allah Ta'ala ini boleh menghukum kepada hamba-hambanya yang melakukan maksiat, namun Allah Ta'ala menangguhkan ia. Dan dikatakan bahawa di antara sifat kekasih Allah, orang-orang yang saleh, mereka melakukan ketaatan kepada Allah dalam keadaan menjaga adab dengan Allah dan menjauhkan diri daripada maksiat. Ketika mana mereka melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, hati orang-orang yang saleh merasa bimbang dan takut, kerana di dalam ketaatan itu kadang-kadang datang penyakit-penyakit, riak, ujub, takabur dan sebagainya. Akhir sekali membawa kepada seseorang itu mendapat kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga orang yang melakukan maksiat, tetapi dengan maksiatnya itu menjadikan dia ini merasa bersalah dan bertaubat kepada Allah. Maka dengan maksiat itu mendekatkan dirinya kepada Allah melalui taubat. Dan insya-Allah kita sampai pada muka surat 82. Muka surat 82. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Maksudnya, engkau kepada sabarnya Allah Ta'ala apabila engkau taat akan dia terlebih sangat berkendak daripadamu kepada sabar apabila engkau maksiat akan dia. Kerana bahawasanya taatmu itu berserta dengan nazarmu kepada dirimu dan membesarkan amalmu dan ujubmu, dan yang demikian itu mewajibkan kejahatan dan menggugurkan manzilah kepadanya, dan sekurang-kurang segala hilim itu menilik kepada segala syakmu dan lalaimu daripada menuduh dirimu di dalam segala amalmu. Jadi dikatakan bahawa sabar Allah Subhanahu wa taala, ataupun dikatakan engkau dengan sabarnya Allah Ta'ala apabila engkau taat. Engkau taat itu terlebih sangat berkendaki dari kepadamu kepada sabar apabila engkau bermaksiat kepadanya. Apa maksud dia? Maknanya seseorang yang melakukan ketaatan
dia mengharapkan kepada hilim Allah. Apa makna hilim? Hilim ini bermakna Allah sabar kepada kita. Hilim juga bermakna Allah Ta'ala tangguhkan kemukaan kepada hamba-Nya, sedangkan Allah Ta'ala boleh membalas serta-merta kepada hamba-Nya yang melakukan maksiat kepadanya di dalam taat. Di dalam taat itu ada beberapa maksiat. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja seseorang tadi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan yang dilakukan itu tidak dapat lepas di dalam hatinya tadi. Dalam hatinya tadi sama ada dia ini telah memandang kepada diri dia. Dia merasa dia sudah amal banyak, dia merasa dirinya sudah soleh. Apabila dia sembahyang, dia rasa dirinya sudah soleh. Apabila dia ini membaca Quran, dia rasa dia sudah menjadi orang yang sudah dekat dengan Allah, lantaran kerana banyak dia membaca Al-Quran. Maka ini dia telah memandang kepada dirinya. Macam mana tanda orang itu memandang diri kepada dalam amal dia tadi, yakni datang sifat ujub, merasa bangga dengan amal. Orang yang merasa bangga dengan amal itu dikira orang yang melihat kepada dirinya dan membesarkan amalmu, ataupun kamu ini merasa sombong kerana merasa sudah banyak amal. Kerana sudah banyak amal, maka dia pun merasa sombong dengan amal yang dia lakukan. Apa bukti dia merasa sombong dengan amal yang dia lakukan? Yakni dia memandang hina kepada ahli-ahli maksiat. Jadi dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa amal ibadat tadi yang dilakukan merasakan dirinya soleh. Bila merasa diri dia soleh, lalu dia memandang pada dia ni sudah banyak amal, datang ujub. Kemudian datang pula sombong. Sombong ini dia kata membesarkan amalmu, yakni datang rasa sombong. Kerana apa? Kerana merasakan bahawa dia sudah mulia. Apa bukti dia sombong dalam amal? Apabila dia melihat ahli maksiat, maka dia merasa bahawa dia ini mulia, ahli maksiat itu hina. Ahli maksiat itu hina. Ini di antaranya orang ini bermaksiat di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Maka diceritakan ada satu kisah seorang ahli ibadat dengan seorang ahli maksiat. Orang ahli ibadat ini dia merasakan dia ini saleh di sisi Allah. Dia merasakan diri dia soleh. Lalu satu hari datanglah dia ini, seorang yang ahli maksiat kepada dia. Orang ahli maksiat ni nak bersalaman dengan dia, tapi dia tidak mau terima. Dia kata, jauhkan kamu daripada diri aku. Tujuan orang ahli maksiat ni nak bersalaman dengan ahli ibadat, tujuan dia nak ambil berkat supaya dapat keberkatan, ataupun nak tumpang rahmat yang ada pada orang soleh tadi. Tapi orang soleh kata, kamu nak bersalaman dengan aku, jauh kamu ini ahli maksiat, katanya. Lalulah Nabi yang ada di zaman itu, umat Nabi yang terdahulu, lalu Nabi tersebut mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala amal ibadat orang soleh tadi, dan Allah Ta'ala menghapuskan segala dosa ahli maksiat. Dan ahli ibadat yang merasa sombong tadi, Allah Ta'ala hapuskan pahala dia. Dan ahli maksiat yang merasa dirinya hina, dirinya tidak ada apa-apa, maka Allah Ta'ala menghapuskan segala dosa-dosanya. Jadi ingat, kita memerlukan kelembutan Allah. Apa makna kelembutan Allah? Maknanya Allah sabar di atas maksiat kita. Maksiat kita,
dan Allah menangguhkan kemukaannya, sedangkan Allah Ta'ala boleh membalasnya serta-merta. Jadi dikatakan bahawa mana lebih banyak, mana lebih diperlukan, ahli maksiat ke ahli ibadat? Ahli ibadat sangat memerlukan kelembutan Allah. Kerana apa? Kerana ahli ibadat lebih cepat mendapat kemukaan Allah dibandingkan dengan ahli maksiat. Kerana apa? Kerana ahli ibadat dia melakukan ibadat dia dalam keadaan dia ini melakukan maksiat. Contoh kita macam mana? Contoh kita ambil contoh begini. Contoh begini. Satu orang yang terang-terang jahat. Terang-terang buat jahat dengan kita. Mari-mari tiba-tiba curi barang kita. Kita pun dapat tangkap dia. Maknanya kita pasti marah kepada dia. Sebab apa? Sebab dia buat jahat pada kita. Dia mari-mari dia curi barang kita. Tapi ada yang seorang lagi ini, dia baik dengan kita. Baik. Dia pun tunjuk baik. Dalam tunjuk baik, dia buat jahat kita. Maka dikatakan bahawa orang yang baik-baik, yang dengan kita dia buat baik, tapi akhirnya dia buat jahat, dia curi barang kita, lebih kita marah daripada orang yang terang jelas-jelas jahat dengan kita. Itu gambaran dia. Maka di antara contohnya dia kata, dan ujubmu, ataupun dengan sebab kamu bangga amal kamu. Kamu bangga amal kamu, yang demikian itu mewajibkan kejahatan, dan perbuatan kamu yang bangga dalam melakukan ibadat dikira kamu telah melakukan kejahatan. Baik, sebagai contoh. Sebagai contoh orang yang sembahyang. Bila dia sembahyang, di dalam hatinya ada riak. Aku ni sembahyang, nanti orang tengok aku ni. Jadi aku kena sembahyang molek-molek. Maka dalam sembahyang ada riak dia. Walaupun pada permulaannya ikhlas. Bila permulaan ikhlas, di tengah-tengah datang ibadatnya riak. Macam mana ikhlas? Contohnya dia sembahyang sunat di rumah seorang diri. Ikhlas, tak ada orang tahu pun. Ataupun dia baca Quran seorang diri di rumah. Ikhlas, tak ada orang tahu pun. Tiba-tiba datanglah orang, beri salam, Assalamualaikum. Bila orang bagi salam saja, dia pun dapat tahu orang pun datang. Lalulah dia pun mengindahkan bacaan dia. Aku kena baca molek-molek ni. Aku kena baca molek-molek supaya orang dapat tahu. Masa orang tak ada, baca Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina. Gitu aja baca. Tapi bila orang datang saja, inna fatahna, gitu contohnya. Berlagu-lagu ketika mana orang datang. Aku kena buat molek ni sebab orang tahu. Orang tahu. Maka ketika itu maknanya dia pun mengelokkan ketika itu. Maka ketika dia mengelokkan bacaan tadi, akhirnya dia tidak sedar jatuh ibadatnya kepada riak. Bila jatuh pada ibadatnya kepada riak, walaupun tengah-tengah itu dalam keadaan tengah-tengah tu dalam keadaan awalnya ikhlas, tengah-tengah tu mari riak, maka dia mewajibkan kejahatan. Maknanya dia telah melakukan dosa. Dia telah melakukan dosa. Tutup kipas. Dia telah melakukan dosa. Bila dia telah melakukan dosa, ada ulama pula mengatakan, ulama mengatakan apa? Ulama mengatakan bahawa dosa itu adalah dosa besar. Dosa itu adalah dosa besar. Dosa itulah dosa besar. Kenapa dosa itu dosa besar? Kerana dosa itu datang daripada hati. Bila datang daripada hati, lebih besar dosa daripada anggota zahir. Baik. Jangan terkejut. Apa kata ulama tasawuf?
ulama tasawuf mengatakan bahawa ibadat orang yang melakukan sembahyang sebagai contoh adanya riak. Kemudian dalam riak itu adanya ujub, bangga diri. Dalam bangga diri adanya takabur, rasa sombong. Maknanya rasa sombong. Dan pelbagai-bagai penyakit di dalamnya itu lebih besar dosanya daripada dosa minum arak, lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosanya daripada minum arak, lebih besar daripada dosanya berzina. Kenapa begitu? Kerana sesungguhnya itu datang daripada hati. Kata ulama, dosa datang daripada hati lebih besar daripada dosa datang daripada anggota zahir. Jangan main-main. Jadi kita ni, oleh kerana dalam sembahyang kita ini, adanya riak, adanya ujub, adanya takabur, adanya sum'ah, suka dipuji. Maka dalam ibadat saja macam-macam penyakit kita ada dalam sembahyang kita. Maka dalam keadaan itu, layaklah kita mendapat kemukaan Allah. Namun, dengan kelembutan Allah, Allah memberi kepada ahli ibadat tadi, kelembutan Allah, yakni Allah sabar, menyebabkan orang itu ditangguh. Kemukaan tadi ditangguh. Dengan sebab itulah dikatakan bahawa orang ahli ibadat lebih perlu banyak bertaubat dibandingkan dengan ahli maksiat. Begitulah dikatakan bahawa maka kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, sebenarnya kemuliaan seseorang hamba di sisi Allah Ta'ala pada hakikatnya adalah bergantung kepada setinggi mana keimanan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya orang itu menjadi rendah. Sebaliknya orang itu menjadi hina apabila dia ini melakukan ibadat mengikuti hawa nafsu. Wal-iyazubillah. Jadi apabila seseorang tadi, bila dia melakukan amal ibadat kepada Allah, dia ini terdedah dalam perkara yang bahaya. Bermakna apa? Bermakna taat boleh menjadi maksiat. Taat boleh menjadi maksiat. Maksiat tidak boleh menjadi taat. Maksiat tidak menjadi taat, tetapi taat menjadi maksiat. Lalu dalam keadaan itu, jangan memandang kepada diri. Apa memandang diri? Maksud memandang kepada diri, yakni menganggap dirinya soleh. Jangan menganggap diri soleh. Walaupun sembahyang tidak tinggal. Walaupun sudah bangun pada waktu malam. Walaupun sudah membaca Al-Quran banyak-banyak sekalipun, tidak boleh seseorang itu merasa dirinya soleh. Sesiapa yang merasa dirinya soleh itu bermakna dia telah memandang kepada dirinya. Dan demikian itu mewajibkan kejahatan. Membawa kepada dia ini berdosa. Allah memandang dia, ini orang jahat. Padahal dia sembahyang. Padahal dia baca Quran. Padahal dia menyangka dia dah ahli ibadat. Tapi di sisi Allah, ini hamba-Ku yang melakukan kejahatan. Kerana di dalam sembahyang ada riya, ada ujub, ada takabur, mengikut nafsu dan seumpamanya. Dan menggugurkan manzilah kepadanya. Menggugurkan, menjatuhkan pandangan pandangan Allah Ta'ala terhadapnya. Tak jadi dia orang soleh. Kenapa? Kerana di dalam ibadatnya terkandung pelbagai-bagai penyakit. Dan sekurang-kurang halmu, bukan halimu, sekurang-kurang halmu itu menilik kepada segala syakmu. Maka tengok banyaknya kita dalam ragu-ragu kita dan tengok dalam lalai kita. Sekurang-kurang kita tengok, banyaknya diri kita ini ragu. Tengok banyaknya diri kita lalai kepada Allah Ta'ala. Lalai daripada menuduh dirimu di dalam segala amalmu. Dengan melihat tuduh diri kita, aku ni banyak lalai, banyak hina.
Dan banyak bersalah dengan Allah. Contoh kita bersalah dengan Allah Ta'ala, apa dia? Ketika mana kita membaca doa iftitah. Kita kata benda, ketika mana kita membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku, yakni hatiku, kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Maka ketika mana dia berkata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, aku menghadapkan wajahku, yakni hatiku, jiwa ragaku kepada Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Dalam waktu yang sama, dia lalai hati ingat kepada orang lain. Dia ingat kepada pekerjaan lain. Dia ingat kepada tempat yang lain. Maka jelaslah orang itu bermaksiat dengan Allah. Bermaksiat dengan Allah Ta'ala. Maka begitulah marah Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ketika mana dia berkata begitu, dia berkata demikian, ketika itu hatinya lalai kepada Allah Ta'ala. Dan selepas dia semayang, dia rasa dia sudah taat. Sedangkan dia sedar ketika mana dia semayang, hatinya lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang ahli taat itu tidak sedar bahawa dia sedang bermaksiat. Sepanjang ibadat itu, sepanjang bermaksiat. Ingat, maksiat di dalam ibadat lebih dimukai oleh Allah Ta'ala. Di dalam maksiat, orang itu benar-benar melakukan maksiat tanpa ibadat. Maka ramailah orang tertipu daya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah penyakit hati. Penyakit hati lebih besar dosa daripada penyakit zahir. Penyakit hati ini batin. Dosa yang datang daripada batin lebih besar daripada dosa yang datang daripada zahir. Sebab itu ulama mengatakan dosa kita ini lalai dalam ibadat. Orang-orang yang beribadat itu besar dosanya lebih daripada zina dan minum arak. Orang yang riya, ujub, takabur lebih daripada zina dan minum arak. Begitulah. Maka sangat-sangat diperlukan kelembutan Allah. Sangat-sangat diperlukan kelembutan Allah. Dia panggil Halim. Halim ini Allah sabar. Allah tak terima lagi. Allah tak turun lagi bala. Jadi macam mana kita boleh menyangka kita soleh? Kita tak boleh menyangka kita soleh. Kita tak boleh melihat pada diri kita sudah baik. Maka kata ulama, ahli ibadat itu lebih perlu beristighfar banyak-banyak dibandingkan dengan ahli maksiat. Boleh jadi sepanjang beribadat itu bermaksiat. Sepanjang beribadat itu bermaksiat, tanpa disedari, maka benar-benar mengharap Allah Ta'ala yang maha lembut itu, maknanya menunjukkan sifat kelembutan kepada hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatan. Sebab itulah Nabi SAW mengajar kita. Adakah baginda itu orang yang bermaksiat? Tidak. Adakah baginda itu orang yang memerlukan taubat? Tidak. Rasulullah tidak berdosa. Kerana apa? Kerana ghufira lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhar. Rasulullah SAW diampunkan dosanya yang terdahulu dan juga yang terkemudian. Jadi yang dahulu Allah Ta'ala ampun, yang akan datang pun Allah Ta'ala ampun. Maka baginda tidak ada dosa. Namun walaupun tidak ada dosa, baginda SAW selepas daripada sembahyang, Rasulullah telah menunjuk contoh kepada kita. Baginda beristighfar, astaghfirullahalazim. Rasulullah beristighfar. Sedangkan kalau kita fikirlah, nak istighfar apa? Bukannya kita ini bermaksiat mencuri. Kalau kita faham, oh, saya bukan berzina sampai saya nak beristighfar, saya semayang. Kenapa lepas semayang disuruh beristighfar? Kerana sesungguhnya ramai tidak sedar ketika mana kita beribadat, kita bermaksiat. Maka Rasulullah SAW beristighfarnya adalah mengajar kepada umat
kamu perlu beristighfar walaupun kamu dalam keadaan sembahyang. Macam mana kita pula nak dapat kelembutan Allah walaupun kita bukan ahli ibadat? Orang yang inginkan kelembutan Allah mesti tidak lepas daripada dia kembali kepada Allah. Tak kira ahli taat, tak kira ahli maksiat. Mesti kembali kepada Allah. Maksud dia apa? Maksud dia, walaupun kita melakukan taat, kena istighfar. Walaupun kita melakukan taat, kena taubat. Saya semayang tak tinggal. Contohnya, Ustaz, saya semayang tak tinggal. Saya tak pernah minum arak, saya tak pernah berjudi, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah tidak pernah buat dosa besar, saya tidak pernah. Bahkan saya taat dengan ibu bapa saya. Saya kena taubat juga ke? Ya, kena taubat. Kena taubat juga. Kenapa kena taubat? Boleh jadi, ya, zahir kamu tidak buat dosa besar. Tetapi ada satu lagi dosa besar. Dosa besar yang melibatkan hati. Ingat, ulama kata apa? Riak itu adalah syirik khafi. Termasuk di dalam dosa besar. Ujub itu termasuk di dalam dosa besar. Maka, begitulah kita. Setiap hari buat maksiat, setiap hari buat maksiat, setiap hari buat maksiat. Bila setiap hari buat maksiat, kita duk tengok lagi. Orang ini, bila nak bertaubat? Kita tengok orang. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan dia taubat lah katanya. Sedangkan kita buat taat ni tak perlu taubat ke? Perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dikatakan bahawa kelembutan Allah Ta'ala itu hendaklah kita ini berpegang dengan kelembutan Allah, dengan mencari kelembutan Allah. Macam mana cara dia? Sama ada buat taat, kena istighfar. Sama ada buat taat, kena taubat. Itu untuk mendapat kelembutan Allah. Maknanya. Baik. Lalu dikatakan bahawa menilik kepada segala syakmu dan lalaimu, tengok pada kamu lalai dan menuduh dirimu dalam segala amalmu, maka kamu tengok pada diri kamu, ya Allah, kena maknanya banyaknya lalai aku padamu. Soalan lagi, ketika salat kalau tidak khusyuk, artinya kategori bermaksiat dalam ibadat, ya Ustaz? Ya, mengikut ahli sufi. Tetapi untuk mendapatkan kelembutan, sebab itu Nabi ajar. Nabi ajar kalau kita lepas sembahyang kita istighfar. Kenapa lepas sembahyang kita istighfar? Sebab sembahyang kita itu tidak khusyuk. Sembahyang kita tidak khusyuk, sembahyang kita tidak sempurna dan juga banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab istighfar, taubat, minta dengan Allah Ta'ala ini, moga-moga Allah Ta'ala ini mengampunkan akan dosa-dosa orang yang melakukan ketaatan. Apa maksud dia? Maksud dia begini. Ketika mana kamu melakukan taat, jangan bersihkan diri kamu, jangan sucikan diri kamu. Jangan sucikan, aku sudah soleh, aku sudah baik. Dan jangan memandang pada amal, ibadat aku banyak. Kerana sesungguhnya itu membawa kepada bermaksiat walaupun kamu sudah melakukan taat. Dikira bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, lebih lagi sebenarnya ramai orang salah faham. Ulama-ulama sufi mengajar, kalau mu tengok orang ahli maksiat, orang ahli maksiat tu apa yang kamu rasa? Kita pun rasa dia ini minum arak, dia kena bertaubat. Dia yang minum arak itu perlu bertaubat, kita ini juga perlu bertaubat. Manakah yang lebih diperlukan? Ahli taat lebih perlu lagi mencari rahmat Allah. Ahli taat lebih lagi perlu mencari kelembutan Allah dibandingkan dengan ahli maksiat. Ahli maksiat. Kerana apa? Kerana ahli taat itu kadang-kadang dia tidak sedar. Dia melakukan maksiat di dalam taat. Dia tidak sedar. Tetapi ahli maksiat memang dia tahu dia ahli maksiat. Dia tak akan rasa dia ahli taat. Nah, cuba tanya. Cuba tanya orang yang sentiasa minum arak. Contoh dia lah. Sentiasa. Adakah kamu merasa diri kamu soleh?
Dia nak ngaku diri soleh pun dia malu. Kenapa? Sebab dia minum arak sama. Orang yang minum arak, kalau kita tanya dia, kamu ni soleh, dia kata, mu ni pesenda kat aku. Maknanya, aku jumpa mu, dia kata, aku tengok mu ni orang soleh, Allah Ta'ala kasih padamu. Dia akan kata apa? Dia kata, kamu ni pesenda kat aku. Ada kemunasabah mu kata aku soleh. Aku ni minum arak sama, kata dia. Aku ni, mana mungkin aku ni orang soleh? Aku ni orang soleh, aku minum arak. Tengok, orang ahli maksiat, dia sedar dirinya hina. Maknanya, orang ahli maksiat, dia sedar dirinya hina, dia pakai pakaian kehambaan. Dia pakai pakaian kehambaan. Tetapi, orang ahli maksiat, dia sembahyang banyak, dia baca Quran banyak. Orang pun kata, soleh dah, orang ni betul lah. Alhamdulillah jumpa orang soleh. Dia pun dapat dengar, dapat tahu orang kata dia soleh. Dia rasa, ya aku soleh. Dia pun rasa, ya aku soleh. Bila dia rasa, ya dia soleh, dia rasa dia mulia, dia telah memakai pakaian ketuhanan. Maka marah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana orang itu, dia ini duduk di dalam kemukaan Allah, dia dalam maksiat kerana memakai pakaian ketuhanan itu maksiat. Begitulah keadaannya. Maka bersyukur kita, pengarang kita sedarkan kita selama ini boleh jadi orang minum arak lebih mulia pada kita. Boleh jadi. Sebab apa? Mereka minum arak pun dia sedar dia bermaksiat. Kita selama ni rasa kita soleh sama. Maka begitulah bahayanya kedudukan orang yang melakukan ketaatan. Dan maksiatmu itu besar. Maksiatmu itu berserta dengan iftiqar. Orang yang buat maksiat itu, dia berserta dengan iftiqar. Apa makna beriftiqar? Merasa berhajat kepada Allah. Merasa berhajat kepada Allah. Dan juga ittirar. Apa makna ittirar ni? Makna ittirar ni maknanya sangat-sangat terdesak dia. Inginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin sangat dia kepada Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang melakukan maksiat. Dia rasa dia tak ada apa-apa. Sebab itu mana yang cepat berbangga? Orang bermaksiat ke orang yang buat taat? Orang bermaksiat, dia nak bangga apa? Dia bukannya sembahyang malam. Dia bukannya berzikir. Dia bukan baca Quran. Dia nak bangga apa? Tetapi orang ahli taat, dia cepat berbangga. Boleh jadi dia berbangga dengan sembahyangnya, dengan zikirnya dan seumpamanya. Saya ini zikir satu hari 10,000 tak tinggal. Maknanya, maka dia pun rasa dirinya sudah soleh. Itulah bahayanya keadaan tadi. Baik, kemudian dikatakan lagi. Maksiat kamu ini berserta dengan iftiqar, merasa berhajat. Dan juga ittira, merasa sangat-sangat berhajat, terdesak. Hajatnya betul-betul berhajat. Yang disertakan dengan rasa hina. Dia sertakan ahli maksiat, dia rasa dirinya hina. Dan juga iftiqar, dia merasakan dia ini dipandang rendah oleh Allah Ta'ala sebab dia bermaksiat. Akibat ataupun sebab dia merasa dirinya hina. Ya Allah, aku ni minum arak. Ya Allah, aku ini minum arak. Contoh saja ni. Aku ni minum arak ke, judi ke, zina, tak kira lah. Dia rasa hina, dia rasa sangat rendah di sisi Allah Ta'ala. Kesan daripada dia merasa rendah, dia merasa hina di atas maksiat, mewajibkan dia mendapat kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah dan ketinggian kepadanya, dia mendapat ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Ingat, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang merasa dirinya hina. Dibandingkan orang yang merasa dirinya mulia. Merasa diri mulia dengan ibadat itu hina. Merasa diri hina dengan maksiat itu mulia. Dengan arti kata melakukan taat merasa mulia mendatangkan riak dan ujub.
dan melakukan maksiat, merasa hina, mendatangkan taubat. Maka inilah kelebihan orang-orang yang maknanya yang dia nak kembali kepada Allah, dia rasa dirinya hina. Siapa yang merasa hina, siapa yang merasa dirinya fakir, tak ada apa-apa, dia itu mulia di sisi Allah apabila dia kembali kepada Allah Taala. Yang dilarang tadi, yang dilarang tu macam mana? Yang dilarang itu dia buat maksiat, dia buat maksiat, kemudian dia pun kata tak apa, Allah Taala ni dia lembut. Dia lebih kasih kepada ahli maksiat daripada ahli ibadat. Kerana dia maha lembut. Lalu dia tidak bertaubat. Inilah yang sejahat-jahat manusia. Kalau ahli maksiat itu menjadi sejahat-jahat manusia bila mana tidak bertaubat. Dan ahli taat pula ketika dia melakukan ibadat, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia juga akan menjadi manusia mulia. Apabila dia melakukan ibadat, dia bertaubat kepada Allah. Begitu. Kita tidak ada kemuliaan pun kita. Kalau nak cari kemuliaan, duduklah dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Allah yang muliakan, jangan merasa mulia. Allah yang muliakan seseorang tadi. Maka demikianlah. Maknanya, ramai di antara kita tidak menyedari kadang-kadang ibadat yang kita lakukan itu duduk di dalam maksiat. Wal-iyazubillah. Sebab itulah tidak bersungguh-sungguh di dalam taubat, ataupun lebih bahaya lagi, orang yang beribadat itu merasa tidak perlu bertaubat. Sesiapa yang merasakan bahawa dia tidak perlu bertaubat, dia bermakna orang yang benar-benar menjauhkan diri dengan Allah walaupun dia melakukan taat. Jadi apabila seseorang dia mengerjakan maksiat dengan melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan Allah Ta'ala, maka ada kalanya yang demikian itu disebabkan apa? Disebabkan iman dia yang nipis, ataupun disebabkan dengan kejahilan ilmu dia. Boleh jadi dia baru masuk Islam, ataupun dengan sebab dia bergaul menyebabkan dia jauh dengan Allah Taala. Maka seseorang yang mengerjakan maksiat, mungkin dengan kesilapan dia melakukan maksiat, maka dia menyedari bahawa ini maksiat. Dan maksiat ni satu perkara yang dibenci oleh Allah Taala. Maka bila begitu, dia pun tahu dia tidak ada mulia. Sebab apa? Allah Ta'ala menyuruh dia melakukan ibadat, bukan maksiat. Maksiat tidak membawa kemuliaan. Maka dalam keadaan macam itu, dia pun mulalah mencari Allah Ta'ala. Maka dia merasa dirinya hina, mencari Allah Ta'ala dengan mendekatkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala kasih kepada ahli-ahli maksiat yang nak datang pada Allah. Tapi kalau dibandingkan dengan ahli ta'at ni payah nak datang dengan Allah. Kerana apa? Nak merasa hina tu payah. Kerana sudah merasakan bahawa dia sudah melakukan taat. Bila dia sudah melakukan taat, akhir sekali dia merasakan dirinya sudah baik. Bila dia rasa dirinya baik, maka dia duduklah dalam taat tanpa taubat. Dia duduklah dalam taat tanpa dia ini bersungguh-sungguh nak menyucikan dirinya kepada Allah. Sebab itulah kena fahami bahawa ibadat-ibadat yang kita lakukan itu sebenarnya memerlukan kasih sayang Allah, memerlukan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadat. Sebagaimana maksiat memerlukan keampunan, ya, ibadat juga memerlukan keampunan. Baik, kita tengok. Dan kerana inilah kata Abu Qasim Nasrabadi rahimahullah ta'ala, rahmatullahi alaihi, bermula segala ibadat kepada menuntut maaf daripada taksirnya. Taksir mana cuai. Maaf ni minta ampun. Itu terlebih hampir daripada ibadat kepada menuntut balas atasnya.
Katanya satu orang ulama mengatakan bahawa kamu beribadat dengan meminta ampun itu lebih afdal daripada kamu beribadat meminta balasan. Maknanya beribadat untuk mendapat keampunan Allah lebih afdal untuk daripada kamu beribadat untuk mendapat balasan. Sebab itu kalau kita fikir ataupun kita nak kata satu orang yang berkata begini. Dia kata, saya ini beribadat, bang, adakah Allah Ta'ala memasukkan saya dalam syurga? Saya ini beribadat, apakah ganjaran yang saya dapat? Maka perkataan ini tidak afdal dibandingkan dengan perkataan, adakah saya beribadat, Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosa saya. Sebab itulah kita ini, bila kita melakukan ibadah, yang pertama kita faham, ibadah yang kita boleh buat tadi, ibadah adalah dengan taufik dan hidayah Allah. Kita boleh buat ibadat itu dengan taufik dan juga dengan hidayat. Hidayat ini petunjuk. Kita pilih sembahyang daripada tinggal sembahyang. Kita pilih baca Quran daripada kita bercakap sia-sia. Mana kita boleh pilih nak sembahyang itu? Itu daripada Allah yang memberi hidayat pada kita. Jadi bila Allah memberi hidayat pada kita, kita memilih jalan yang baik. Sampai waktu azan, kita pun nak pergi ke masjid. Sampai waktu sembahyang, kita pun siap-siap ambil wuduk. Maka kita dah rasa bila saya sembahyang, waktu sembahyang kita nak sembahyang. Itulah hidayat daripada Allah. Kemudian kita pun boleh ambil air sembahyang. Kita boleh ambil sembahyang tadi, itu adalah taufik pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu kena tahu, maknanya ibadat yang kita lakukan, kita kena tahu bahawa ibadat yang kita lakukan itu adalah daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika mana kita buat amal ibadat dah, kita tidak ada daya upaya, hanya Allah Ta'ala saja. Bukanlah daripada kita ibadat, tetapi daripada Allah yang memberi ibadah kepada kita. Maka ketika itu, kita pun kena faham. Ada tiga, apa dia? Yang pertama, ibadat itu hendaklah dilakukan kerana Allah. Kerana Allah tu maknanya, kerana nak mendekatkan diri dengan Allah. Kerana nak mendapat kasih sayang Allah. Kerana nak menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Maka ibadat itu mesti kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana makhluk. Bukan kerana makhluk. Kalau kerana makhluk, jadi maksiat lalu. Kerana manusia puji. Kerana apa lagi? Kerana saya pada manusia puji. Kerana ingin dimuliakan oleh orang lain. Maka itu bukan kerana Allah. Maka kalau siapa yang buat bukan kerana Allah, dikira maksiat dalam ibadat. Yang kedua, dia kena faham bahawa dia buat ibadat kerana pertolongan Allah, bukan daripada gagah dia. Dia buat ibadat kerana pertolongan Allah. Allah lah yang menolong dia sehingga dia boleh melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga dia melakukan ibadat kerana menjunjung perintah Allah. Menjunjung perintah Allah. Maka dalam keadaan macam itu, berterusanlah dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah dengan mengharapkan kelembutan Allah. Mengharapkan kelembutan Allah. Harap tu macam mana? Lebih lagi daripada ahli maksiat. Kalau ahli maksiat tu harap sungguh Allah Ta'ala terima dia, orang ahli ibadat lebih lagi mengharap bahawa Allah Ta'ala menerima amal ibadatnya. Tapi terbalik kita hari ini. Kerana kita tidak memahami keadaan kita sebagai hamba, kita merasakan bahawa orang-orang yang ahli maksiat lebih lagi memerlukan kelembutan Allah daripada orang ahli taat. Maka sebenarnya ahli ibadatlah lebih perlu kelembutan Allah. Ahli ibadat lebih perlu kelembutan Allah Ta'ala. Sebenarnya begitu. Jadi cukuplah, jangan pandang kita mulia dan jangan cepat pandang hina pada orang.
Ingat, orang itu tu dulu dia minum arak contohnya. Orang itu dulu dia minum arak. Lalu kita kata Allah, maknanya bahaya dia kata orang ni minum arak. Bila nak taubat lah kata. Maka ketika mana kita memandang hina kepada dia, maka di situlah perbuatan kita lebih besar dosanya daripada perbuatan dia yang minum arak. Perbuatan kita merasa kita mulia pada dia itu lebih besar daripada perbuatan dia minum arak tadi. Itulah bahayanya orang-orang ahli ibadat, dia tidak sedar betapa bahayanya walaupun dia ahli ibadat. Itulah sebabnya orang-orang soleh menangis. Orang-orang soleh tu menangis. Ali Zainal Abidin 1000 rakaat sembahyang menangis lagi takut pada Allah Ta'ala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menangis lagi, pucat muka dengan azan. Dengan azan dah pucat muka. Al-Imam Hasan Basri, ahli ibadat, menangis lagi dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sudah ahli ibadat, menangis lagi dalam keadaan ahli ibadat. Kalaulah ahli ibadat itu menangis, kalaulah ahli ibadat itu menangis, macam manalah kita yang banyak maksiat ini. Sebab tu dikatakan Al-Imam Hasan Basri, Ali Zainal Abidin, Umar bin Abdul Aziz, dia menangis bagaikan esok dimasukkan neraka. Bagaikan. Bagaikan menjadi ahli neraka. Menangis dia kepada Allah Ta'ala. Kenapa menangis? Sudahkah dia sembahyang 1000 rakaat sehari? Ya. Kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu keadaannya, maknanya. Maka di sini kita kena memahami, kita lebih-lebih lagi lah perlu bertaubat. Bukan kata ahli maksiat dia perlu bertaubat, kita lebih-lebih lagi perlu bertaubat. Maka ibadatlah kamu dalam keadaan memohon keampunan. Nabi SAW orang yang paling mengenal Allah Ta'ala. Maka baginda mengajar kita, apa dia? Baginda tidak pernah buat dosa, tetapi satu hari 70 kali taubat kepada Allah. 70 kali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah buat dosa, tetapi beristighfar, sentiasa beristighfar kepada umatnya. Selepas pada sembahyang, Nabi mengajar kepada kita, apa dia? Yakni istighfar selepas daripada sembahyang. Bahkan istighfar pada sembahyang, tahu tak? Sembahyang ini adalah kepala segala ibadat. Ibadat yang paling besar adalah sembahyang lah. Ibadat yang paling besar adalah sembahyang lah. Mana kepala segala ketaatan. Segala ketaatan. Ibadat adalah kepala segala ketaatan. Pun istighfar. Pun beristighfar juga Rasulullah ajar kita. Maka demikianlah. Kerana apa? Kerana duduk di dalam maksiat, di dalam ketika taat. Maka dalam keadaan macam itu, orang-orang soleh pun faham begitu keadaannya. Maka mereka lebih lagi bersungguh-sungguh meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila telah engkau sungguh-sungguh nazar engkau, bila kamu betul-betul melihat kedudukan kamu, tengok ya Allah, tengok pada kedudukan kamu, maka ketahui bahawasanya engkau dalam taat atas khatir. Khatir ni bahaya. Setelah kamu menyedari itu, maka kamu pun sedar ibadat kamu di dalam khatir. Khatir ini bahaya. Manakala engkau nazar kepadanya, engkau memandang kepada ibadat kamu. Apabila kamu nazar ni memandang kepadanya, kepada ibadat. Maka tengok pada tu, tengok pada taat tadi, dia kata Alhamdulillah. Saya ni sembahyang tak tinggal. Alhamdulillah. Saya ni puasa ni, maknanya tak tinggal. Saya daripada saya balik sampai sekarang saya tak pernah pun tinggal sembahyang. Maknanya. Lalu kita memandang hina. Sekarang baru nak sembahyang. Masa muda tak mau sembahyang. Tak kata kau orang. Sedap memandang orang. Maknanya. Baru umur 50 tahun nak sembahyang. Maknanya. Kita pun marah orang. Lepas tu kita pun memandang hina. Lepas tu kita pun kata, saya daripada muda, daripada saya balik lagi saya tak pernah tinggal sembahyang. Tak sedar, rupa-rupanya boleh jadi ibadatnya tertolak dengan sebab bangga pada amal ibadat.
Kata ada jemaah kita ada isterinya sakit, kita doakan agar isterinya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok. Dan iktimat engkau dalam sejahtera atasnya. Lalu kamu berpegang. Kamu sudah selamat disebabkan taat kamu. Dah rasa selamat dah. Rasa soleh dah. Selamat dah. Ketika mana kita beribadat, kita dah merasa kita selamat. Kita dah merasa kita dah mendapat redha Allah Ta'ala. Itu bahaya. Maka ketika itu kita merasa aman dah. Ibadat kita dah tak ada apa dah. Buat sama ibadat kita, maka gugurlah engkau daripada tilik Tuhanmu, maka Allah tidak memandang kamu lagi. Gugur kamu daripada pandangan Allah Ta'ala. Tidak menjadi mulia kamu ketika itu. Dan demikian itu daripada terlebih besar dosamu, itulah sebesar-besar dosa. Jangan terkejut. Boleh jadi penzina lebih baik daripada ahli sembahyang. Boleh jadi. Macam mana Ustaz penzina lebih baik daripada ahli ibadat? Penzina tu dia tahu dia buat dosa. Dan dia tahu dia hina. Dan dia tahu dia bersalah. Dia lebih cepat nak bertaubat dibandingkan dengan ahli ibadat. Dia rasa diri soleh. Dia rasa dirinya soleh. Kecuali ahli taat yang dia bersungguh-sungguh bertaubat pada Allah, itu lebih mulia. Tetapi yang lagi jahat itu, dia terus menerus melakukan maksiat. Dia terus menerus melakukan maksiat. Dan ia merasakan bahawa dia mengharapkan Allah mengampunkan dia tanpa taubat. Itu sejahat-jahat pula. Kalau dia terus-terus buat maaf tu, lalu dia mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan dia tanpa dia bertaubat. Tetapi kalau ahli taat, dia dalam taat, dia buat taat, tetapi dia bersungguh-sungguh bertaubat dalam taat. Itu menjadi semulia-mulia manusia. Ingat, ahli maksiat, dia boleh jadi sehina-hina manusia bila dia tidak bertaubat. Tetapi ahli maksiat boleh menjadi mulia bila dia bertaubat. Ahli taat, dia menjadi hina apabila dia merasa cukup dengan taat dan merasa tak perlu taubat. Tetapi apabila ahli taat itu bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kata Abu Yazid radhiyallahu anhu, bermula taubat orang yang maksiat itu satu taubat saja. Orang yang buat maksiat itu satu taubat saja. Kata Abu Yazid Al-Bustami, orang yang buat maksiat itu satu taubat, dan orang yang buat taat itu 1000 kali taubat. Bermakna apa? Bermakna orang yang buat taat lebih lagi perlu bertaubat. Jadi di sini para jamaah, jangan kita cepat pandang. Orang-orang maksiat ni, bila nak bertaubat, kita lebih perlu lagi. Kalau kita tengok dia ini minum arak, kita tahu dia perlu taubat, kita kena rasa kita lebih perlu bertaubat lagi pada dia. Kalau kita tahu dia penzina, kita tahu dia perlu taubat, kita lebih perlu bertaubat lagi pada dia. Sebab itu dikatakan bahawa kalaulah kamu tengok orang-orang yang bermaksiat, kamu katakan kamu ni bermaksiat dalam keadaan kamu ini, maknanya tidak mengetahui. Sedangkan aku ini bermaksiat dalam keadaan aku mengetahui. Apa maknanya? Maknanya aku ni belajar dah, tapi bermaksiat. Mu boleh jadi tak belajar mana? Mu bermaksiat, maka teruk lagi, jahat lagi aku. Dan aku lebih perlu bertaubat kepada Allah. Dan setengah mereka itu bermula taubat itu kejadian taubat. Dia itu maknanya perlu taubat disebabkan taubat yang dilakukan tadi. Dan kerana taufik itu yang dihantarkan Allah akan dia di dalam hati, dan dengan dia diperolehi segala darjat. Jadi yang menyebabkan seorang tadi perlu bertaubat adalah disebabkan cahaya hidayat yang Allah Ta'ala campak di dalam hati. Ingat, kadang-kadang lebih mudah orang bermaksiat dapat cahaya taubat. Lebih mudah daripada orang yang melakukan taat. Ramai mana dah orang-orang ahli maksiat, tiba-tiba dia bertaubat menjadi orang yang soleh. Jadi orang soleh. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali orang yang bertaubat, dia beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Dia bertaubat, kemudian dia benar-benar beriman
dan dia beramal dengan amal yang soleh. Maka dikatakan bahawa bila Allah Ta'ala campak di dalam hati dia tadi, maka diperolehi darjat di sisi Allah. Sebab itu ahli maksiat, dia buat taat, dia buat maksiat tadi dengan minum arak, berjudi, berzina dan seumpamanya. Kita rasa, saya tak pernah berjudi, saya tidak pernah berzina, saya tak pernah minum arak. Boleh kita kata gitu. Ustaz tahu tak air arak rasanya? Dah tahu, dah ajin tu. Saya pernah minum Ustaz. Ya Allah. Maknanya kita kata berat, bila nak tabak ni dah boleh gitu, kita pun kata gitu, lalu kita memandang hina pada dia. Kita memandang hina pada dia, lepas tu kita pun merasakan bahawa kita ni sudah hebat orangnya, orang yang soleh. Sedangkan dia ni nak cari taubat, nak bertaubat pada Allah Ta'ala, menangis malam-malam. Kita relax je, sebab kita mayat amal dah. Jangan main-main. Kita tak tahu siapakah yang mulia di sisi Allah Ta'ala, sedangkan orang yang nak bertaubat tu orang yang sudah dicampakkan nur di dalam hati. Satu ketika ustaz pergi ceramah dekat satu penjara. Ustaz ni acak kali dah masuk penjara. Tapi masuk penjara ceramah lah. Maknanya ceramah. Setiap kali kita ceramah di dalam penjara, menangis saja orang penjara. Mari mikir. Yang pertama, waktu kan cakap dah menangis. Yang kedua, kadang-kadang kita ceramah di luar penjara, tak ada orang nangis pun. Ada satu orang tu ikut kita, Ustaz, saya duduk dengar ceramah-ceramah kat luar ni, luar pada penjara tak nangis. Saya ikut Ustaz, orang penjara menangis. Kita pun gurau ke dia, dah kalau kita masuk penjara kali, nangisnya. Maknanya, kenapa? Kerana mereka tahu, mereka sedar. Mereka ni hina, mereka ni jahil, mereka ni bersalah, mereka ni maknanya dalam keadaan sangat perlukan kepada Allah, banyak sangat dosa dia. Itu yang dia cepat menangis. Itulah dia cepat bertaubat kepada Allah Ta'ala dibandingkan dengan kita rasa kita sudah soleh beribadat pada Allah Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala campak saja cahaya dalam hati dia nak bertaubat, menyebabkan dia ini kedudukannya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka permulaan nak dapat pertolongan Allah ni dengan apa? Dengan ilmu, belajar. Bila kita pun belajar, kemudian kita pun beramal apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu, dan pertengahan itu menyucikan diri daripada campur segala gharat, iaitu tujuan. Jangan beribadat ada tujuan. Sama ada tujuan tu nak dapat kesan, nak dapat pujian manusia, ataupun bertujuan dia beribadat itu untuk mendapat kemuliaan di mata manusia, ataupun dia beribadat tadi dengan mendapat sesuatu, tak kiralah daripada manusia. Tak boleh maknanya dia itu melakukan ibadat ada tujuan-tujuan lain. Dan juga dia kata dengan Allah, dengan Allah ataupun dengan sebab. Allah ni sebab dan kesudahan itu dikurniakan engkau asra wujud. Maknanya kalau orang itu beribadat, dia ini meninggalkan, tidak ada tujuan lain, nak cari Allah saja. Dan nak mendapat keampunan Allah. Bagus kata ulama, beribadat memikirkan keampunan Allah lebih baik daripada memikirkan syurga. Walaupun ialah di antara jalan nak mendapatkan syurga itu dengan dapat rahmat dengan ibadat, tetapi beribadat dengan memikirkan keampunan itu lebih baik. Sehinggalah Allah Ta'ala kurnia rahsia-rahsia yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala bersihkan hati seseorang tadi. Sebab itu dikatakan bahawa janganlah kita ini memandang rendah kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Ada tak maksiat jadi taat? Ada ulama kata ada maksiat jadi taat, tapi pada Nabi saja. Pada orang lain, pada Nabi tidak ada. Macam mana maksiat jadi taat? Ini pendapat ulama saja. Seperti apa? Seperti Nabi Adam yang makan buah khuldi. Makan buah khuldi. Sedangkan buah khuldi itu dilarang. Maka katanya itulah maksiat yang menjadi maksiat yang menjadi taat adalah Allah nak datangkan contoh kepada hamba-Nya kalau jatuh maksiat macam mana.
Maka Nabi Adam orang yang pertama buat salah, dia makan buah khudi, maka Nabi Adam orang yang pertama bertaubat kepada Allah. Maka Nabi Adam telah tunjuk jalan. Macam mana kalau mu salah, mu nak ikut mana? Maka kata ulama, Allah sengaja menjatuhkan kepada Nabi Adam itu kesalahan supaya Allah nak ajar kalau buat salah, mu ikut Nabi Adam AS. Maka sifat manusia itu daripada contoh Nabi Adam, mesti manusia dia buat salah. Mesti ada manusia buat salah. Kemudian ikutlah Nabi Adam. Kalau buat salah, jalannya taubat. Maknanya, itulah maknanya dikatakan bahawa Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Adam AS, melalui Nabi Adam, Allah Ta'ala tunjuk kepada hamba dia. Jalan macam mana kalau kita buat salah? Jalannya kalau kita buat salah itu adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang bertaubat, dia kena ada 4. Selepas dia bertaubat, dia kena ada 4. Apa dia 4? 4 perkara. Yang pertama, dia kena meninggalkan kawan-kawan ataupun teman-teman yang melalaikan dia kepada Allah. Ini nombor 1. Siapa yang setelah dia bertaubat kepada Allah, dia kena, yang pertama, dia kena tinggalkan kawan-kawan, teman-teman yang melalaikan dia kepada Allah. Yang kedua, dia kena menambahkan ilmu supaya mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga dia kena tambah amal ibadat. Dia kena tambah amal ibadat. Tambah amal ibadat. Dan yang keempat, dia kena mengubah akhlaknya. Dia kena ada 4. Ini baru dia tanda dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya ismu Allah Ta'ala itu Satar, dan isimnya itu Ghafar. Keduanya itu satu makna. Satar yang menutup keaiban kita, dan Ghafar maknanya, dan yang keduanya satu makna kerana bahawasanya Ghafar itu mengampun, dan Ghafar Allah Ta'ala Maha mengampun, dan Satar menutup keaiban. Adapun Ghafar dan Satar kita akan bicara akan datang. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi keampunan pada kita di atas dosa-dosa yang kita lakukan dalam maksiat, dalam taat. Jadi di sini kita fahamlah bahawa kita ini ada 2 kesimpulan yang kita nak bicara malam ini. Yang pertama, bertaubatlah kita setelah melakukan taat kepada Allah. Maknanya yang pertama, bertaubatlah kita setelah melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya taubat selepas melakukan taat itu Allah Ta'ala dikatakan membawa kepada orang itu mendapat kemuliaan di sisi Allah. Jadi yang pertama, bertaubatlah kita selepas melakukan ketaatan. Kerana taubat selepas melakukan ketaatan mendapat kemuliaan Allah, kerana ahli ibadat lebih memerlukan taubat. Yang kedua dikatakan bahawa seseorang yang melakukan maksiat itu, kita tidak boleh memandang hina kepada dia. Tetapi ahli maksiat itu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana sesungguhnya maksiat itu yang berterusan tanpa taubat itu dikira orang itu sejahat-jahat manusia. Maka moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita taubat. Moga-moga Allah mengampunkan akan segala dosa kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan. Ustaz bukanlah orang alim, bukanlah orang soleh. Hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Jadi sekadar ini saja. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.